صراط النبيين وإلهام الملائكة المقربين وخلصنا من الظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا قولنا. قال الشيخ المصلح تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Maka jika tiada meniat, ia akan jadi imam. Hasil bagi makmum fadilah. Tiada imam. Maka jika tiada meniat, ia imam akan jadi imam. Seorang yang diikut. Seorang yang diikut itu dia tak niat jadi imam. Hasil bagi makmum fadilah. Ini fadilah jamaah. Jadi maknanya seperti kata kemarin bahawasanya orang yang jadi imam tu tak wajib dia niat jadi imam kalau sembahyang lain daripada sembahyang jemaah. Maka pihak makmum boleh mengikut akan seorang walaupun seorang itu tidak niat jadi imam sekalipun. Semata-mata kita di belakang boleh nak ikut dia. Dia niat jadi imam, dia dapat fadilat. Dia tak niat jadi imam, dia tak dapat fadilat. Pada pihak kita makmum boleh ikut semata-mata. Tiada imam. Jadi imam tak dapat fadilat dengan sebab dia tak niat jadi imam atau dia tak niat berjamaah. Sebab masing-masing, sebab makmum apabila dia niat, maka amalan itu cara makmum, imam nak dapat fadilat jamaah, dia kena niat cara dia. Makmum niat jadi makmum, tidak tersangkut dengan imam. Maknanya tidak memadai oleh niat makmum jadi makmum, tidak memadai. Pada pihak imam, kalau nak dapat fadilat jamaah, mesti dia kena niat sendiri. Niat jadi imam, artinya niat berjamaah. Dan jika meniat imam, akan jadi imam di tengah-tengah sembahyang. Dapat fadilat baginya ketika itulah. Dan jika meniat imam, akan jadi imam. Ini lain daripada sembahyang jemaah. Dan jika meniat imam, akan jadi imam. Dia niat dalam hati, niat jadi imam. Tetapi masa dia niat itu bukan pada pada ketika takbiratul ihram. Bahkan dia niat itu di tengah-tengah sembahyang. Maknanya selepas pada di tengah-tengah sembahyang tu, maknanya dia niat jadi imam tu selepas pada takbiratul ihram. Maknanya selepas pada takbiratul ihram belum beri salam. Antara itulah itu dikatakan tengah-tengah sembahyang. Bukan niat pada masa takbiratul ihram, bukan niat jadi imam pada masa takbiratul ihram, bukan niat jadi imam pada masa beri salam. Itulah yang dimaksud kata di tengah-tengah sembahyang. Dengan sebab tadi katanya niat jadi imam oleh seorang yang imam itu adalah sunat. Dan jika meniat imam, meniat oleh imam akan jadi imam. Masa dia niat tu di tengah-tengah sembahyang. Dapat fadilat jamaah yang kata 27 itu baginya, bagi imam, mulai dapat tu bila? Ketika itulah ketika dia mulai niat.
ketika itulah ketika dia niat tu lah. Walaupun dia tidak ada keuzuran bagi nak niat jadi imam pada masa takbiratul ihram sekalipun. Jadi kira sebelah balik imam tu, sekiranya kalau contohnya kita kita ada orang ikut kita di belakang. Kita sembahyang, ada orang ikut kita di belakang. Maknanya maka kalau kita niat jadi imam pada masa ketika takbiratul ihram, maka terus kita dapat fadilat jamaah. Tetapi kalau ada orang ikut kita di belakang, tetapi ketika takbiratul ihram tu kita belum niat lagi, tak niat lagi jadi imam. Apabila semayang di tengah-tengah semayang, kita baru niat jadi imam. Maka ketika itulah dapat fadilat jamaah. Mana yang sembahyang kita yang telah lalu, yang sebelum kita niat jadi imam tu, maka sembahyang kita tu pada makna sembahyang seorang diri tak dapat fadilat jamaah. Jadi pada maknanya kita jadi imam dengan sebab kita walaupun ada orang ikut kita di belakang, dengan sebab kita tak niat, maka pada hukumnya kita sembahyang pada bab falanya, pada bab fadilatnya kita sembahyang seorang diri. Tetapi nisbah sah mengikut oleh orang di belakang tu boleh mengikut walaupun kita tak niat. Sebab itulah katanya niat imam pada lain daripada sembahyang, niat imam jadi imam pada lain daripada sembahyang Jumaat itu adalah sunat untuk nak dapat fadilat jamaah. Kalau tak niat, maka tak dapat fadilat. Padahalnya orang di belakang boleh nak ikut. Itu tujuan saja. Jadi maknanya sebelum pada nak niat jadi imam tu, pada hukumnya dia sembahyang seorang diri. Itu tilik kepada bab dapat tak dapat fadilat. Kalau tak niat jadi imam, hukum dianya sembahyang seorang diri. Tapi nisbah kepada makmum mengikut dia, boleh nak mengikut. Walaupun dia tak niat jadi imam sampai ke sudah sembahyang sekalipun. Tetapi kosonglah dia daripada fadilat jamaah. Kalau semenjak pada awal sembahyang sampai ke beri salam, dia tak niat jadi imam sekalipun. Boleh nak mengikut orang di belakang, tetapi dia tak dapat fadilat jamaah. Ini kalau itu kata sunat tu lain daripada sembahyang jemaat. Kalau sembahyang jemaat, imam dengan sebab sembahyang jemaat tu syarat bagi nak sah jemaat itu berjamaah pada rakaat yang pertama. Syarat bagi nak sah jemaat, dan begitu juga sembahyang muadah dan sembahyang jamu' yang kedua dengan sebab hujan. Itu disyaratkan kena berjamaah semenjak daripada pada rakaat yang pertama. Maka kalau sembahyang jemaat, kalau imam itu tidak niat jadi imam, maka di situ kita kena tengok jemaat itu sah ke tidak. Maka sekiranya kalau bilangan orang yang sembahyang jemaat itu 40 cukup. Maknanya makmum 39, 40 dengan imam. Makmum 39. Maknanya 40 dengan imam. Maka dia syarat bagi nak sah sembahyang Jumaat itu ialah berjamaah pada rakaat yang pertama di dalam bilangan 40. Bilangan mesti cukup 40, lagi pulanya berjamaah pada rakaat yang pertama. Jadi 40 orang itu pada rakaat pertama mesti berjamaah. Maka sekiranya kalau imam tidak niat jadi imam pada sembahyang Jumaat, padahalnya bilangan itu 40 cukup, maka sembahyang Jumaat kesemuanya tidak sah. Jumaat kesemuanya 40 orang tadi itu tidak sah kesemuanya. Sebab apa? Sebab bilangan 40 berjemaah itu tak cukup.
Sebab makmum di belakang 39 orang berjamaah sebab mereka dah niat jadi makmum. Tetapi imam tak niat jadi imam, tak niat jemaah. Maknanya bilangan jemaah tu tak cukup 40. Maka jemaah kesemuanya tidak sah. Tetapi kalau bilangan orang yang sembahyang jemaah itu lebih pada 40. Lebih daripada 40, paling kurangnya lebih tu ialah 41. Maka kalau imam, orang yang jadi imam jemaat itu tak niat jadi imam. Tetapi makmum di belakang 40. Kesemuanya niat jadi makmum kesemuanya. Maka jemaat bagi orang yang makmum di belakang 40 tu memadai, sah. Tetapi jemaat bagi imam tu tidak sah. Begitulah. Bersalahan, kemudian kata musannif, bersalahan makmum. Imam tu tak sama dengan makmum. Jika meniat ia makmum akan mengikut imam di tengah sembahyang, tiada dapat fadilat. Fadilat jemaah tak dapat, bahkan makruh. Dia katanya bersalahan makmum jika meniat ia makmum akan mengikut imam. Niat tu bila di tengah sembahyang. Maka hukumnya tiada dapat fadilat. Bahkan makruh. Kita fardu katanya tidak ada menunggu, tidak ada menanti yang panjang, dia sembahyang tak batal lagi sebab kemarin tu katanya kalau dia tak niat makmum, kalau tak niat mengikut imam serta dia mengikut akan imam akan seorang sembahyang pada satu perbuatan artinya pada salam kan pada menanti menunggu yang lama yang panjang itu membatalkan sembahyang. Tetapi kita fardu masalah katanya tidak membatalkan sembahyang. Seperti kita katanya kita duduk di belakang seorang. Apabila dia takbiratul ihram, kita pun takbiratul ihram. Ketika kita takbiratul ihram tu, kita tak niat jadi makmum dia. Kita tak niat jadi makmum. Selepas pada takbiratul ihram, dia tak rokok lagi, kita tak rokok lagi sebab kita baca doa iftitah, baca Fatihah. Dia pun baca Fatihah, maka tengah-tengah kita baca Fatihah tu barulah kita niat mengikut dia. Jadi mana situ sembahyang tak batal sebab tidak ada menunggu dan menanti. Sebab selepas pada takbiratul ihram kita sibuk dengan baca doa iftitah, kita sibuk dengan baca Fatihah. Maka tengah-tengah kita baca Fatihah tu barulah kita niat dalam hati mengikut dia. Maka itu jadi makruh, meluputkan fadilat jamaah. Itu pada pihak makmum. Adapun imam bila-bila masa pun boleh dia nak niat. Tapi dapat pahala mulai diniat tu lah. Jadi hukum makmumnya mesti nak bagi sepenuhnya, nak bagi dapat fadilat jemaah tu mesti kena niat pada untuk nak dapat fadilat jemaah itu mesti kena niat pada masa takbiratul ihram. Tetapi untuk nak dapat fadilat makmum, untuk nak dapat fadilat jamaah itu mesti kena niat pada masa takbiratul ihram. Tetapi kalau tilik kepada untuk nak sah mengikutnya, niatlah bila-bila pun. Pada masa takbiratul ihram pun boleh nak niat, pada tengah-tengah sembahyang pun boleh nak niat juga. Sebab itulah pada masalah awal-awal dulu dia katanya maka adalah syarat-syarat mengikut imam 12. Pertamanya niat mengikut imam atau berjamaah serta takbiratul ihram atau kemudiannya. Itu syarat bagi nak sah jemaah. Syarat bagi nak sah jemaah tu boleh kita makmum nak niat jadi makmum pada masa takbiratul ihram pun boleh. Artinya selepas pada takbiratul ihram pun boleh nak niat jadi makmum.
Itu tilik kepada syarat bagi nak sah jemaah. Adapun tilik kepada nak dapat fadilat mesti kena niat pada masa takbiratul ihram saja. Itu dia tak sama. Sebab tu yang dulu tu dia cakap tentang syarat bagi nak sah mengikut. Sebab tu dia kata niat tu niat berjemaah serta takbiratul ihram atau kemudian. Tetapi kalau niat kemudian daripada takbiratul ihram lain pada sembahyang Jumaat, maka meluputkan fadilat. Tetapi jemaah mengikut imam tu sah. Begitulah hukum terhadap makmum. Kalau orang tanya kenapa tak sama, imam boleh nak niat bila-bila masa. Kalau niat di tengah sembahyang pun, apabila dia niat dapat fadilat, tak ada makruh. Tetapi makmum, kalau niat jadi makmum, niat berjemaah di tengah-tengah sembahyang selepas pada takbiratul ihram tu meluputkan fadilat, lagi pulanya hukumnya makruh. Apa perbezaan di antara imam dengan makmum? Maka jawabnya imam itu adalah sembahyang dia tu ialah sembahyang yang bebas. Mana sembahyang dia tu tidak terikat dengan sembahyang siapa-siapa. Sembahyang dia tidak terikat dengan sembahyang siapa-siapa. Sebab dia ni orang jadi imam, dia tak mengikut siapa-siapa. Seolah kata dia tu terasing daripada yang lain. Dia tu bebas. Dia tu tak terikat sembahyang dia dengan sembahyang siapa-siapa. Ada pemakmum, apabila kita niat jadi makmum, maknanya kita mengikatkan sembahyang kita dengan sembahyang imam. Kita mengikatkan, menambahkan akan sembahyang kita dengan sembahyang orang lain. Orang lain itu ialah imam lah. Maka apabila kita nak ikut dia, mestilah kita kena ikut di awal-awal sembahyang. Jangan apabila kita mula ikat dengan dia tu, mesti apabila kita nak ikut dia tu mesti kena niat di awal-awal. Jangan kita niat di tengah-tengah. Sebab itulah jadi peringkat makmum tu rendah daripada peringkat imam. Sebab tu makmum kalau tak mengikut di awal adalah hukumnya makruh. Habis di situ. Kedua berhimpun. Kedua ini syarat yang kedua. Syarat yang kedua daripada beberapa syarat bagi sah mengikut makmum akan imam yang ada kesemuanya 12 syarat kesemuanya. Maka di sini syarat yang kedua berhimpun keduanya imam dan makmum satu tempat, yakni di satu tempat. Berhimpun keduanya imam dan makmum satu tempat, yakni di satu tempat. Tak kiralah tempat itu tempat yang disediai untuk sembahyang atau tidak disediai untuk sembahyang. Tempat yang disediai untuk sembahyang seperti surau, seperti masjid. Artinya tempat itu tak disediai untuk sembahyang. Maknanya kita bina tempat ini bukan asal untuk sembahyang. Seperti rumah tu asalnya bukan tempat sembahyang. Atau di padang-padang. Di padang tu bukan dia, di padang, di kebun, di mana tu bukan tempat yang disediai untuk sembahyang. Tetapi masalahnya, maksud katanya di satu tempat, maknanya tak kiralah tempat itu disediai untuk sembahyang seperti surau dan masjid, artinya musalla atau lain, artinya tempat itu tak disediai seperti rumah-rumah atau di kebun-kebun, begitulah. Jadi berhimpun keduanya makmum dan imam di satu tempat, mana sama-sama ada di satu tempat. Sama-sama ada di satu tempat. Maknanya jangan duduk di tempat lain-lain. Jangan duduk, jangan berdiri di tempat lain-lain. Makmum di tempat lain, imam di tempat lain. Tapi rupa tempat tu, itu tengok tafsir lagi akan datang. Jadi maksud daripada syarat yang kedua ini, maksud daripada kata berhimpun, mesti kena berhimpun keduanya pada satu tempat tu, dia tak lepas daripada apa dia?
Talpah daripada maksudnya kena beripung di satu tempat tu, maksudnya jangan jauh, jangan ada benda yang menghalangi. Dia pusing kepada dua perkara itulah. Maksud kata beripung di satu tempat maknanya jangan terlalu jauh. Lepas tu sakat mana jauh tu lagi akan datang disebut. Dan jangan ada perkara yang menghalangkan, yang mendindingkan. Itu maknanya antara imam dan makmum jangan terlalu jauh. Dan imam dan makmum, antara imam dan makmum itu jangan ada benda yang mendindingkan. Itu yang maksud kata beripun keduanya imam dan makmum di satu tempat. Maknanya jangan begitu jauh, jangan terlalu jauh, dan jangan ada benda yang mendindingkan di antara imam dan makmum. Itu maksud katanya beripun di satu tempat. Sebabnya masalahnya lagi akan datang kalau kita kiranya tempat yang satu, maknanya seperti di dalam rumah yang satu, tetapi ada dinding yang tak boleh pergi makmum kepada imam. Itu dikira katanya berlainan tempat. Itu nanti tengok lagi akan datang dia tafsir. Tapi ingat begitu dulu. Ingat katanya maksud daripada kata beripun makmum dan imam di satu tempat ialah jangan terlalu jauh dan jangan ada dindingan, perkara yang menyekat, jangan ada dindingan di antara imam dan makmum. Itu yang maksud dia. Jadi maknanya syarat yang kedua ialah beripun ialah jangan jauh, jangan ada dindingan. Dan baginya 4 kelakuan. Dan baginya, bagi berimpun 4 kelakuan. Jadi rupa berhimpun, rupa berhimpun imam dan makmum di satu tempat itu ada 4 kelakuan. Yang terbahagi kepada 4 macam, 4 kelakuan. Sebabnya dia terbahagi kepada 4, sebabnya kita kira begini. Berhimpun di satu tempat tu kira di tempat. Ada kalanya kedua-dua tu di dalam masjid. Satu rupanya kedua-dua imam dan makmum di dalam masjid. Kedua-dua imam dan makmum di dalam masjid, kedua-duanya. Imam duduk ada dalam masjid, makmum pun duduk ada dalam masjid. Itu rupa yang pertama. Dan rupa yang keduanya rupa yang keduanya ialah imam di dalam masjid, makmum di luar masjid. Imam di dalam masjid, makmum di luar masjid. Itu rupa yang kedua. Rupa yang ketiganya ialah imam di luar masjid, makmum di dalam masjid. Itu rupa yang ketiga. Kelakuan yang ketiga. Dan yang keempatnya kedua-dua itu tidak di dalam masjid. Rupa yang keempatnya kedua-dua itu tidak ada di dalam masjid. Imam pun bukan ada dalam masjid. Makmum pun bukan ada di dalam masjid. Begitu. Jadi itu 4 kelakuan. Yang pertama kita ulang balik. Yang pertama kedua-dua ada di dalam masjid. Mana sama-sama sembahyang di dalam masjid. Rupa yang kedua ialah imam di dalam masjid, imam berdiri sembahyang di dalam masjid, makmum berdiri sembahyang di luar masjid. Rupa yang ketiga imam di luar masjid, berdiri sembahyang di luar masjid. Makmum berdiri sembahyang di dalam masjid. Begitu.
Dan rupa yang keempatnya ialah kedua-dua tidak ada di dalam masjid. Tidak duduk di dalam masjid. Lepas tu masalah tidak ada di dalam masjid tu, dia ada pecahan pula. Sembahyang tidak sembahyang di dalam masjid tu, kalau sembahyang di rumah masing-masing, itu pun masuk katanya sembahyang di luar masjid, tidak dalam masjid. Maka masalah imam dan makmum tidak ada di dalam masjid, kedua-dua tidak ada dalam masjid tu, maka itu ada tafsir pula, ada 4 kelakuan pula. Satunya, sama-sama imam dan makmum di padang. Dimaksud tu padang tu seperti di sawah padi ke, maknanya tidak ada binaan. Sama-sama di padang yang luas. Padang pasir ke, artinya di taman-taman ke, kebun pun masuk dalam padang lah. Sebab pokok-pokok dalam kebun tu tak dikirakan binaan. Dan masalah yang keduanya, sama-sama di dalam binaan. Tapi binaan tu bukan binaan masjid lah. Seperti kedua-duanya di dalam sebuah rumah. Dan yang ketiganya, imam di padang, makmum, imam di dalam binaan, makmum di padang. Dan yang keempatnya, imam di padang, makmum di dalam binaan. Itu rupa-rupanya. Maka semua tu akan disebut oleh musannif dalam kitab ini kesemuanya. Jadi sekali lagi kita ulang balik. Rupa berikutnya, satunya sama-sama di dalam masjid. Imam dan makmum kedua-duanya berada di dalam masjid. Yang rupa yang keduanya, imam di dalam masjid, makmum di luar. Imam di dalam masjid, makmum di luar masjid. Yang ketiganya, imam di luar masjid, makmum di dalam masjid. Rupa yang keempat, sama-sama tidak di dalam masjid. Sama-sama tidak ada di dalam masjid. Itu katanya di luar masjid. Kedua-dua di luar masjid. Maknanya tidak duduk di dalam masjid. Maka itu ada 4 kelakuan pula. Pada padang kedua-duanya. Kedua-duanya sembahyang di padang. Yang keduanya, kedua-dua itu di dalam binaan yang bukan masjid. Kedua-dua itu di dalam binaan bangunan yang bukan masjid. Yang ketiga, imam di dalam binaan, makmum di padang. Imam di dalam binaan, makmum di padang. Itu 3. Yang empatnya, imam di padang, makmum di dalam binaan. Maka maknanya kalau imam dalam binaan, makmum di padang tu, contohnya imam sembahyang di dalam rumah, makmum sembahyang di halaman depan rumah. Itu maksud itu jadi kata imam di dalam binaan, makmum di padang. Sebab halaman depan rumah pun itu dikira kata padang lah. Tak mesti padang pasir tu. Kalau kebun pun begitu juga dikira katanya padang juga. Seperti dalam kebun durian, kebun getah ke, kebun kelapa sawit ke masalah. Katalah itu maksud dalam kata di padang. Maka musannif mulai dengan kelakuan yang pertama. Katanya kelakuan yang pertama, imam dan makmum di dalam masjid. Imam dan makmum di dalam masjid. Imam dan makmum di dalam masjid. Sama-sama ada di dalam masjid. Tapi maksudnya imam dan makmum di dalam masjid.
Betul-betul gitu ya. Jangan tafsir kata di dalam satu masjid. Bukan maksud gitu. Bukan maksud kata di dalam sebuah masjid. Bukan maksudnya begitu. Bukan maksudnya begitu. Maksudnya imam dan makmum di dalam masjid. Di dalam sebuah masjid ke atau di dalam masjid lain-lain. Jadi jadi katanya imam dan makmum di dalam masjid. Boleh jadi di dalam sebuah masjid, mana masjid yang sama. Imam di dalam masjid ini, makmum pun di dalam masjid ini juga. Itu di dalam sebuah masjid. Ataunya makmum dan imam duduk di dalam masjid lain-lain. Imam di dalam masjid yang sebelah kanan, makmum duduk di dalam masjid sebelah kiri, tetapi dua masjid sebelah kanan sebelah kiri itu rapat. Seperti rumah-rumah kita tu, rumah-rumah yang beratur begitu, contohnya rumah ni tuan dia niat jadi masjid. Rumah di tepi pun dia niat rumah dia jadi masjid juga, wakaf jadi masjid juga. Jadi dua buah masjid. Maka imam di dalam masjid yang sebelah kanan, makmum di dalam masjid lain pula tetapi sebelah kirinya. Dua-dua masjid tu rapat. Ada pintu dibuka, boleh pergi mari di antara dua buah masjid. Maka dua buah masjid itu dikira hukum satu masjid. Asalnya lain-lain lah. Contohnya dua rumah yang rapatnya begini, seperti tangan kita buat ni. Rumahnya asalnya rapatnya ni sebuah rumah, ni sebuah rumah. Maka tuan rumah sebelah kanan ini dia wakaf rumah dia jadi masjid. Tuan rumah sebelah ni pun wakaf rumah dia jadi masjid. Jadi dua buah masjid lah. Sebab bukan satu buah masjid. Jadi dua buah masjid. Tapi antara masjid kanan dan masjid kiri itu ada pintu boleh pergi mari. Dibuka. Maka dua masjid kalau rapat, kalau boleh pergi mari di antara dua buah itu, maka dihukum kata satu masjid. Begitu. Itu maksudnya pertama imam dan makmum di dalam masjid. Maknanya di dalam sebuah masjid atau di dalam dua masjid. Tetapi dua masjid itu rapat, boleh ada pintu dibuka, boleh pergi mari. Mana ada pintu boleh pergi mari di antara kedua tu. Walau pintu itu dikunci sekalipun. Sekiranya kalau kita buka boleh pergi mari. Jangan tak ada pintu. Gitu. Maka sekiranya apabila ada sama-sama ada di dalam masjid, kita perlu ingat bahawa masjid walaupun sangat luas sekalipun, seperti Masjid Haram, seperti Masjid Madinah, Masjid Nabi, maka walaupun sakak mana luah dianya dibilang satu tempat. Sebab seluruh masjid ni ialah tempat yang disedia untuk sembahyang. Sebut kata masjid, tak kira luah, tak kira besar tak besar, tak kira besar atau tidak, besar atau kecil, maka masjid itu dikira tempat disediai untuk sembahyang. Maka makmum duduk di mana, imam duduk di mana sekalipun boleh nak duduk. Walaupun lebih jauh daripada makmum duduk lebih jauh daripada imam tu 1 kilometer sekalipun, boleh. Sebab apa? Di dalam sebuah masjid dikira kata satu masjid, satu tempat yang disediai untuk sembahyang di mana-mana pihak-pihak depan, pihak belakang ke mana boleh nak sembahyang ke semua sebab disediai untuk nak sembahyang. Begitu. Lepas tu pulaknya dimaksud dengan kata masjid tu maknanya kawasan masjid. Walaupun di Serambi pun sekiranya kalau masuk dalam masjid hukumnya masjid. Kalau masjid tu ada serambi dia.
Maka di Serambi itu kiranya kalau orang wakaf kata ini masuk dalam masjid, maka masuk dalam masjid juga. Begitulah. Maka hukum dianya, maka sah mengikut, boleh nak ikut. Makmum boleh nak ikut imam dengan ketahui ini, dengan syarat mengetahui makmum, dengan syarat ketahui makmum akan pindah imam kepada rukun-rukun. Dengan syarat jauh dekat tidak ada masalah. Jauh dekat dengan sebab dalam sebuah masjid tadi tu jauh dekat tak disyarat. Bahkan syarat dianya makmum mesti tahu akan berpindah imam kepada satu rukun, daripada satu rukun kepada satu rukun. Maknanya kalau imam berdiri baca Fatihah, imam rokok, kita tahu kata dia rokok. Boleh kita ikut rokok. Kalau imam selepas pada rokok, imam bangun i'tidal, kita tahu kata dia tu dah bangkit kepada i'tidal. Kalau dia rokok, kita tahu kata dia rokok. Masalah jauh dekat tu tak kira. Itu dengan syaratnya, dengan ketahui, yakni dengan syarat mengetahui oleh makmum akan pindah. Pindah tu maknanya daripada berdiri kepada rokok, daripada rokok kepada i'tidal, daripada i'tidal kepada sujud. Itu dikatakan pindah imam kepada rukun-rukun sembahyang. Lepas tu nak tahu kata imam itu berpindah dengan cara mana? Dengan melihat. Mengetahui itu dengan cara melihat. Dengan cara kita tengok sendiri kepada imam. Walaupun tak dengar suara. Sebab kita jauh daripada imam, suara takbir, suara apa imamnya kita tak dengar. Sebab kita jauh, lagi pulaknya tidak ada mic. Kita fardunya. Maka fardunya suara dia takbir kita tak dengar. Hanya kita tengok nampak lah. Atau mendengar suara imam. Atau kita tak nampak imam. Atau kita tak nampak imam, tetapi kita dengar suara dia. Dia takbir, tahulah katanya dia pindah rukun. Dia takbir, tahulah kata dia pindah rukun. Atau muballigh, atau kita dengar suara seorang yang jadi muballigh. Itu syaratnya. Syaratnya kita kena tahu pindahan imam daripada satu rukun kepada satu rukun. Lepas tu cara nak tahunya, satunya boleh jadi kita tengok, kita nampak dia, serta kita dengar suara dia. Itu lebihlah. Itu lagi eloklah. Nampak pun nampak, lagi pulaknya dengar pun dengar suara dia. Tetapi ada mana-mana satu pun dah memadai. Tak dengar tapi nampak. Tak nampak tapi dengar. Dengar suara imam atau dengar suara muballigh. Dan jika jauh antara keduanya, antara imam dan makmum, lebih banyak daripada 300 hasta sekalipun. Antara hujung tumit imam dengan makmum ini lebih jauh daripada 300 hasta. Kita bayangkan masjid yang besar seperti Masjid Haram atau Masjid Nabi itu, atau masjid negeri, besar, luas, maka antara kita dengan makmum, antara kita makmum dengan imam tu lebih jauh daripada 300 hasta kita manusia. Bukan 300 hasta, mana 300 foot, kaki, itu bukan dia. Hasta kita lah daripada hujung jari sampai ke siku. Daripada hujung jari sampai ke siku. Walaupun jarak dia antara imam dan makmum dengan sebab duduk di dalam satu masjid tu lebih jauh daripada 300 hasta sekalipun. Sebab yang saya kata tadi ialah sebuah masjid itu, masjid ini adalah tempat yang disediai untuk sembahyang. Mana-mana juzuk masjid boleh dipatut untuk nak sembahyang ke semuanya. Sebab tu tidak ada masalah kalau lebih jauh daripada imam tu, lebih daripada 300 hasta. Sah mengikut atas syaratnya tahu pindahan imam.
Uh, ini jangan terlupa bahawasanya kita cakap pasal tentang sah mengikut. Kita bercakap tentang pasal sah mengikut. Bukan masalah nak dapat fadilat. Kita tak cakap masalah nak dapat fadilat berjemaah. Kita cakap tentang sah mengikut. Bukan masalah dapat fadilat jemaah. Lebih jauh daripada imam tu lebih daripada 300 hasta. Banyak artinya 1 kilometer masalah. Tapi syarat dengar artinya nampak. Begitulah. Sebab setiap juzuk-juzuk suku-suku masjid tu disediai untuk sembahyang. Walaupun lebih jauh pun kira katanya tempat yang sama. Sebab kira katanya tadi katanya apa maksud dengan terberi pun tu mana tak jauh. Lepas tu macam mana sini kata lebih jauh daripada 300 hasta tu dikira tak jauh juga sebab di dalam masjid yang satu kira katanya tak jauh tak dekat. Tak boleh kata jauh maknanya duduk di satu tempat. Walaupun jarak di antara imam dan makmum lebih pada 300 hasta mana tak dikira kata jauh. Kalau dalam masjid. Walaupun 1 kilometer pun tetapi dalam sebuah masjid atau dalam 2 buah masjid yang dihukum kata satu masjid, kira katanya tidak ada jauh. Walaupun 1 kilometer atau lebih banyak sekalipun. Tapi syaratnya kena tahu pindahan imam. Begitu. Dan diselangi dan selangi ini menyelangi beberapa bina. Bina ni maknanya benda yang dibina di dalam masjid. Bukan mesti seperti bilik-bilik begitulah. Seperti dinding itu dikatakan bina. Artinya tiang pun dikatakan bina. Dan diselangi ini ataf kepada jauh. Dan jika selangi ni jikalau dia menyelangi beberapa binaan. Bina ni binaan seperti dinding, ada dinding. Tetapi di dalam sebuah masjid. Imam dan makmum di dalam masjid yang satu. Tetapi antara imam dan makmum itu ada dinding. Dinding daripada semen juga ke, daripada kayu, daripada besi atau daripada jaring-jaring, ikutlah. Dinding mana? Yang ada pintunya. Di dinding tu ada pintu. Atau sutuh. Misal bagi binaan juga. Atau sutuh. Biasanya masjid Kapten ini dibuat dengan secara sutuh. Atau masjid yang banyak tingkat tu, tingkat yang pertama biasanya ada jadi sutuh lah. Sutuh yang ada tangga, yang ada tangganya, yang dapat lalu kepada imam pada adat. Ini yang dapat lalu kepada imam ni kembali kepada pintu dan tangga. Tangga yang boleh kita lalu kepada imam. Kalau pintu, dinding ada pintu, pintu boleh kita lalu kat pintu itu untuk nak menuju kepada imam. Kalau sutuh, di sutuh tu ada tangga, boleh kita nak lalu pergi kepada imam. Lalu kepada imam tu pada adat, dengan secara adat. Lalu kepada imam pada adat. Dengan secara adat tu boleh pergi kepada imam dengan secara mudah. Dia gini, masalahnya kalau ada di antara imam itu ada binaan.
Binaan tu jadi bilik ke atau semata-mata dinding ke masalan. Tetapi kalau dinding itu syaratnya kena ada pintu. Kalau dinding betul-betul dinding tidak ada pintu, itu dikira dihalangi. Sebab kata tadi itu tak jauh, jangan jauh, jangan ada yang mendindingi. Kalau ada dinding masalan, dinding daripada semen, daripada kayu, daripada apa katalah. Tetapi di dinding itu jadi maknanya imam sebelah sana, makmum sebelah sini. Contohnya begitu. Tetapi di tengah di antara imam dan makmum itu ada dinding. Imam sebelah sana dinding, makmum sebelah sini dinding. Tetapi di dinding itu ada pintu. Ada pintu. Lepas tu ada pintu tu, agak katanya pintu itu walaupun ditutup sekalipun pintu itu. Walaupun dikunci sekalipun, tapi kunci boleh buka. Kalau dikunci, sekiranya kalau ada anak kunci, boleh buka. Dikunci di selak, artinya katalah, jangan tak ada pintu atau jangan ada pintu, tetapi pintu itu dipaku kemas, kejap. Tak boleh nak pergi, tak boleh nak buka. Itu kira kata lain-lain. Jadi di dinding itu ada pintu. Bolehlah makmum kalau nak pergi kepada imam dengan secara biasa tu boleh. Bukan katanya ada pintu, tetapi kalau nak pergi kepada imam tu kena mengakak. Kena mengakak atau kena menerak atas lantai tu, macam askar menerak. Itu bukan dengan secara biasa tu. Jadi pintu biasa ni lah. Kalau kita nak pergi, bukan suruh pergi, ni kita perlu ingat. Ada pintu. Fardunya, sekiranya kalau makmum nak pergi duduk di belakang imam, boleh lalu kat pintu itu. Boleh lalu dengan secara biasa. Bukan suruh pergi, bukan disuruh kita pergi pada tempat, pada belakang imam, bukan maksud begitu. Ini maksud katanya ada pintu, sekiranya fardunya kalau makmum nak berjalan pergi kepada imam tu boleh. Tak kena duduk panjat, tak kena duduk menerak, artinya mengakak, merangkak untuk nak boleh sampai ke imam, tak boleh jalan biasa. Boleh jalan biasa, kalau nak buka pintu yang dikunci, bukalah. Begitulah. Maknanya bukan mesti kita kena berjalan pergi kepada imam. Bukan maksud gitu, sekiranya kalau nak pergi. Tapi tak disuruh pergi. Begitulah. Jadi kalau ada dinding, masalah mesti di dinding tu ada pintu yang boleh kita lalu pergi kepada imam dengan secara senang, dengan secara biasa. Begitu. Ataunya di masjid itu ada sutuh. Contohnya makmum sutuh masjid. Imam sebelah bawah. Makmum mengikut imam itu, makmum itu duduk sebelah atas sutuh. Duduk di atas sutuh. Tetapi di sutuh itu ada tangga, boleh nak pergi kepada imam. Bukan disuruh pergi. Makmum tetap sampai mulai pada awal sembahyang sampai akhir sembahyang itulah ada sutuh. Ada di sutuh. Makmum di sutuh, imam sebelah dalam masjid. Tetapi di sutuh itu ada tangga. Yang mana tangga itu bolehlah makmum kalau dia nak pergi kepada imam, berjalan di atas tangga dengan secara adat, boleh nak pergi. Jangan ingat kata suruh pergi. Mana sekadar ada tangga yang boleh lalu pergi kepada imam, boleh terus pergi kepada imam, dah cukup. Begitu. Dan jika, tengok lagi, dan jika dengan berpaling daripada kiblat atau membelakang sekalipun. Dan jika maknanya nak pergi kepada imam, nak lalu pergi pada imam tu mesti kena paling belakang daripada kiblat, artinya mesti berpaling daripada kiblat atau membelakang daripada kiblat sekalipun sah. Sebab
Kenapa boleh sah? Sebab kita fardu kalau nak pergi. Kalau nak pergi seperti kita katanya tangga sebelah belakang kita. Kita jadi makmum duduk di atas sutu. Lepas tu tangga tu sebelah belakang kita. Maka kalau kita nak berjalan pergi pada imam mesti kena paling belakang kepada kiblat kan? Mesti kena paling belakang kepada kiblat. Tetapi bukan kita mesti kena berjalan pergi pada masjid kepada imam. Kira katanya ada tangga kalau nak pergi. Kalau nak pergi kepada imam tu boleh. Walaupun kalau fardu kalau kita pergi mesti kena belakang kepada kiblat sekalipun. Maka itu tidak ada masalah. Sebab kita katanya kalau pergi paling belakang batas sembahyang. Itu jangan kira begitu sebab kita kira katanya ada tangga sekiranya kalau nak pergi kepada imam boleh pergi walaupun dengan secara kena paling belakang kepada kiblat sekalipun. Tapi untuk nak batal tapi syaratnya apa dia? Boleh tahu pindahan imam tadi. Tapi kalau jenis tangga yang kena paling belakang untuk nak pergi pada imam, kita jangan pergilah dalam sembahyang. Sebab kalau kita nak pergi dalam sembahyang tu membawa kepada membelakang kepada kiblat membatalkan sembahyang. Dan jaga pula nak berjalan tu kena jangan berjalan berjujuk gitu. Jangan berjalan 1 2 3 4 gitu. 1 2 1 2 gitu. Itu cara dia. Lagi pulanya kalau ada tangga nak pergi pada imam kena berpaling pada kiblat, jangan kita pergilah. Sebab dia tak ada suruh kita pergi. Fardu kalau nak pergi boleh. Begitu juga kalau imam di dalam masjid, makmum di dalam telaga, tetapi dalam telaga di dalam masjid. Contohnya dalam masjid itu ada telaga, ada perigi yang luas, boleh duduklah. Boleh duduk, boleh nak sembahyanglah. Imam di dalam masjid, imam di atas lantai, makmum di dalam perigi di dalam telaga. Maka tetapi ada tangga boleh nak naik di atas tangga pergi kepada imam. Boleh. Sebab telaga di dalam masjid kira hukum masjid juga. Begitu. Tengok. Dia katanya dan jika dikatuk ditutuplah. Dan jika dikatuk ditutup pitu-pitunya dan diselak pitunya, diselak dikoci. Diselak ni dengan selak penyelak. Diselak ni maknanya guna penyelak yang ada di pitu tu yang kita tolak masuk tu. Itu diselak. Kalau kunci tu jenis-jenis guna ibu kunci yang nak buka kena guna anak kunci tu. Itu pun hukum sama. Dan jika dikatuk yang ni ditutup pitu yang ada pada dinding tadi atau diselak dikoci, dikoci dengan ibu koci sekalipun tetapi anak koci ada. Maka sekalipun boleh. Boleh dah kita nak mengikut. Tetapi syarat tadilah kena tahu pindahan imam. Begitulah. Jadi pendek katanya apabila makmum dan imam di dalam masjid sama-sama di dalam masjid syaratnya satu saja. Syarat dia satu saja ialah apa dia? Kena tahu pindahan imam daripada rukun kepada satu rukun. Dan lagi pula walaupun lebih jauh daripada 300 hasta, walaupun ada binaan yang tak menghalangkan, yang tidak mendindingkan, yang tidak menghalangkan makmum pergi kepada imam, maka bolehlah. Bolehlah nak mengikut. Bersalahan dipaku dia. Bersalahan dipakukan dia kan pitu. Pitu dipaku, contohnya pitu. Contohnya pitu begini, lepas tu dia paku dengan kayu letam begini. Jadi pitu ni nak buka tak boleh. Mesti kena bongkar dengan tuku ke masalah. Kalau begitu tak boleh lah. Sebab katanya
apabila ada dinding dan juga ada pintu, tetapi pintu itu dipaku tidak dapat lalu, tiada sah mengikutnya. Itu tak boleh nak mengikut. Sebab apa? Sebab apabila ada dinding yang tidak ada pintu atau ada pintu yang dipaku kemas, tak boleh nak buka, maka dikira katanya imam dan makmum tidak duduk di dalam sebuah masjid. Dengan sebab ada dinding, tidak ada pintu. Artinya ada dinding, ada pintu, tetapi pintu dipaku kemas, kejap. Tak boleh nak buka. Maka dikira katanya makmum di tempat lain, imam di tempat lain. Tak beri pun di satu tempat. Maka tak beri pun di satu tempat, maka tidak sah. Sebab walaupun masjid yang sebuah masjid, walaupun sebuah masjid, tetapi dengan sebab ada dinding tidak ada pintu, artinya ada pintu tetapi pintu itu dipaku kemas, maka kira katanya duduk di dalam masjid lain-lain. Sebab kira katanya boleh pergi mari. Sebab tu kira tadinya dua buah masjid tak ada masalah. Kalau boleh pergi mari, dua buah masjid pun kira kata satu masjid. Kalau duduk rapat, ada pintu boleh pergi mari. Tetapi kalau sebuah masjid ada dinding, masjid yang satu buah saja, tetapi ada dinding, tidak ada pintu, tak boleh pergi mari, maka kira kata tempat lain-lain. Begitu. Padahal syarat kitanya kena beri pun di satu tempat. Kena beri pun di satu tempat. Maka dengan sebab ada dinding yang tidak ada pintu, membawa kepada jadi seolah katanya duduk di tempat lain-lain, tak beri pun di satu tempat. Sebab tu tidak sah mengikut. Begitulah. Itu kesemuanya syarat bagi nak sah mengikut. Katanya lebih jauh daripada 300 hasta tadi itu syarat bagi nak sah mengikut. Adapun syarat bagi nak dapat fadilat tu jangan lebih daripada imam atau orang di depan, sah di depan. Jangan kita jauh daripada imam atau daripada sah di depan kita tu lebih jauh daripada 3 hasta saja. Itu untuk nak dapat fadilat. Begitulah. Kemudian katanya, dan kelakuan yang kedua, imam di dalam masjid, makmum di luar masjid. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوب من نورك الكريم اجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم انا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فرد